perkataan mixer tu penting. Perkataan mixer tu penting. So orang kata tanya kenapa tajuk buku ni pasal taktik tapi tajuk dia mixer. Ya. Sebab ada satu perumpamaan dalam bola sepak Inggeris ni di mana you just shove the ball into the mixer. Ya. Mixer tu bermaksud pergolakan yang berlaku di dalam kotak penalti. Segerombolan manusia tu. Apa-apa pun kau campak je bola ke dalam kawasan tersebut, kotak penalti, pandai-pandai lah kau skor. Apa jadi. Itu kan style bola sepak Inggeris. Tak ada intrikasi dulu kan. Route one football. Dump it into the mixer. Tetapi kemudiannya Premier League evolve dengan kemasukan ikon-ikon bola sepak terbesar, kemasukan foreigners, jurulatih dengan idea kejurulatihan berbeza dari serata dunia. Dengan semua ini membawa satu perubahan demi perubahan yang melihat Premier League bertukar dari satu platform di mana Route One football mendominasi pada awal 90-an, satu era di mana Serie A jelas liga terbaik dunia, dan kemudiannya tidak lama selepas itu dengan kuasa marketing, tidak boleh tolak marketing tepi tapi over the years, dengan kemasukan pelbagai pemain dari serata dunia, kemasukan pelbagai jurulatih dari serata dunia dengan falsafah kejurulatihan yang berbeza, jelas memberi impak kepada bola sepak yang dimainkan di England saja. Sepanjang satu tempoh yang singkat 25 tahun, sebab bola sepak England ni dah lama sebelum tu. Tapi even in that 25 years, so many changes happen. Dan aku nak tanya kau Faiz, buku ni adalah buku yang aku gemar sebab aku rasa ini adalah buku yang menceritakan tentang tactics dalam bola sepak in a very approachable way. Sebab tactics ni kadang-kadang adalah perkara yang kalau dalam konteks bola sepak dilihat sebagai aspek yang elitis kan. Kalau hang faham maknanya hang orang atas, tak ada. Buku ni penulis tidak meletakkan dirinya sebagai elitis bola sepak. Dia meletakkan diri dia dalam posisi seorang yang betul-betul minat dan mahu menceritakan ni kepada sesiapa sahaja. Essence tu paling penting tadi tu. Aku setuju dengan apa yang cakap tu. Kerana ramai orang yang faham taktik ni berasakan mereka lebih tahu daripada orang lain. Tetapi tak ada satu perasaan macam tu pun yang aku jumpa bila aku baca buku ni. Sebenarnya perkataan taktik ataupun tactical ni boleh dikatakan agak overused dalam bola sepak sampai kan bila kita tengok tak kena sikit tactical coach ni barai, padahal bukan, tak ada bersangkut paut dengan taktik pun. Taktik dia betul je, cuma pemain dia tak boleh menggalas tanggungjawab tersebut. Kadang-kadang perkara itu terjadi kan. Apa yang paling sedap tentang buku ni adalah Michael Cox is a writer first then an analyst. Jadi dia penulis dulu baru analyst. Dia bukannya analyst first baru writer. Kalau itu, buku tu akan jadi coaching manual. Ini bukan coaching manual. Ini bukan coaching manual. Dia ada certain flair to his writing dan dia ada cara tersendiri untuk membuatkan orang ramai masyarakat yang membaca buku tersebut faham tentang apa yang cuba disampaikan oleh beliau. Dan jangan, aku rasa Kish, di Malaysia, situasi di Malaysia ketika ini, aku tak rasa kita ada banyak analis, sebab kebolehan menganalisa perlawanan ni selalunya ada pada jurulatih. Kita tak ada specific role. Kelab kita di sini, gaji staf jurulatih pun kadang-kadang lihat nak bayar, apatah lagi nak hire a specific analis untuk kelab kan. Jadi untuk siapa yang di luar sana mungkin nak belajar bukan asas tau, untuk lebih memahami taktik bola sepak khususnya di England di 25 tahun pertama Premier League, buku yang tepat, Kish. To wrap this up, aku just nak cerita just to bagi glimpse kat orang kat luar sana. One of my favourite chapters in this book adalah perbahasan tentang Ruud Gullit. Oh ya. Ruud Gullit yang kalau kita tahu awal 90-an dia adalah individu yang beraksi di posisi attacking midfield untuk Dutch national team dan juga untuk AC Milan. Sebahagian daripada squad Arrigo Sacchi yang memenangi segalanya. Sebahagian daripada Dutch Trinity. Dan kita kena ingat dekat AC Milan tu mereka ada back four yang luar biasa pada ketika itu. Ada Franco Baresi, ada aku tak ingat lagi nama, Paolo Maldini ada di situ. Incredible names. Costa Curta kan. So it was a very solid back four dan Ruud Gullit diletakkan sebagai attacking midfielder as the most important player di atas tu kan. Tetapi apabila dia berhijrah ke Chelsea,
dia berpendapat bahawa posisi terbaik untuk dia adalah untuk beraksi dalam posisi sweeper. Dan Glenn Hoddle yang menjadi jurulatih Chelsea pada ketika itu meletakkan dia dalam posisi sweeper. Dan buat kali pertama, penonton bola sepak England melihat sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelum itu. Seorang individu yang sangat kreatif, yang sangat selesa dengan bola di kaki, yang mempunyai visi dan misi yang luar biasa sebagai seorang bekas pemain nombor 10, kini beraksi di centre back dan mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dengan begitu elegan. Sebelum itu kalau di England kan, kalau kau nak jadi centre back, you just have to be big, tall, kau boleh tackle, kau boleh menang header, settle main centre back. You just have to be a Tarkowski. A Tarkowski, yes. Tapi sekarang ni tiba-tiba kau ada a stylish player yang main centre back. Dan benda tu memulakan revolusi ball playing centre back di England yang sedang kita lihat pada ketika ini in the form of Virgil van Dijk, John Ruben Stones, Dias, Rafael Varane, all these ball playing centre backs. Permulaan dia di Premier League adalah Ruud Gullit daripada seorang attacking midfielder bermain sebagai seorang defender. And you know what's the best part? Tahun dia masuk Chelsea tu, end of that year, Premier League ada keluar dia punya yearbook. Jadi setiap pasukan, setiap squad dan gambar kan. Semua pemain dalam yearbook tersebut diberi either label defender, midfielder ataupun striker ataupun goalkeeper. 4 label ini saja digunakan untuk semua pemain tersebut. Tetapi ada satu pemain, Ruud Gullit, yang diberikan label libero. Satu-satunya pemain yang dapat satu term eksklusif. Aku rasa that shows it lah. The Mixer adalah buku yang perlu korang beli, perlu korang baca. Ia akan membantu korang mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang tactics in the